Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam dedah terkawal 2025 buat seluruh keluarga Malaysia. Anda bersama saya Amir Zain dan ini Berita ADK edisi 6 April 2022. Antara tajuk utama edisi ini, KDN pastikan aset keselamatan negara berada pada tahap kesiapsiagaan tinggi. ADK perlu lebih kreatif dan inovatif. 470 warga kerja ADK terima anugerah Perkhidmatan Cemerlang. Agenda Nasional Malaysia Sihat. Bermatlamat menjadikan rakyat Malaysia sihat sejahtera. Budayakan hidup sihat, kukuhkan sistem imun badan. Perkasa kawalan kesihatan kendiri, cegah penyakit. Budaya kebersihan persekitaran, tanggungjawab bersama. Agenda Nasional Malaysia Sihat. Sihat sepanjang hayat. Kementerian Dalam Negeri KDN menandatangani satu memorandum persefahaman MOU dan 8 kontrak sempena pameran Perkhidmatan Pertahanan Asia DSA dan pameran Keselamatan Kebangsaan Nasihat Asia 2022 di Pusat Pameran dan Dagangan Antarabangsa Malaysia, Kuala Lumpur baru-baru ini. MOU dan kontrak tersebut ditandatangani oleh Ketua Setiausaha KDN, Datuk Seri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz bersama Ketua Pengarah Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia Mampu, Datuk Seri Dr. Yusof Ismail serta wakil-wakil syarikat tempatan. Majlis menandatangani MOU dan kontrak tersebut mempamerkan KDN sentiasa komited dalam meletakkan aspek keselamatan nasional sebagai agenda utama, khususnya dalam perancangan perolehan bagi memastikan aset-aset keselamatan negara sentiasa berada dalam mod kesiapsiagaan yang tinggi. Sementara itu, dalam usaha memanifestasikan komitmen berkenaan, KDN turut memeterai satu lagi MOU bersama Mampu serta 8 kontrak dengan syarikat tempatan membabitkan nilai keseluruhan berjumlah RM2.6 bilion. Terdahulu, Majlis menandatangani MOU dan kontrak KDN itu disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri Yang Berhormat Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Agensi Intelijen Kebangsaan AADK diwakili oleh Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan AADK Puan Chan Hong Jin. Sebagai salah satu agensi di bawah Kementerian Dalam Negeri, peranan dan tanggungjawab agensi Intelijen Kebangsaan AADK disifatkan signifikan dalam usaha memerangi masalah penangkian dadah di Malaysia. Menurut Timbalan Menteri Dalam Negeri 2, Datuk Jonathan Yassin, selari dengan matlamat itu, perkhidmatan pencegahan, rawatan pemulihan dan penguatkuasaan undang-undang memerlukan idea yang lebih kontemporari, kreatif dan inovatif bagi membendung masalah penyalahgunaan dadah. Saya berpandangan bahawa perkhidmatan pencegahan, rawatan pemulihan dan penguatkuasaan undang-undang untuk membendung masalah penyalahgunaan dadah di negara kita memerlukan idea yang kontemporari, lebih kreatif dan inovatif. 3 modul bersepadu AADK iaitu modul iPuli AADK bagi perkhidmatan rawatan dan pemulihan, modul iCegah AADK bagi penyampaian pendidikan pencegahan kepada seluruh keluarga Malaysia dan modul iPrihatin AADK untuk penguatkuasaan undang-undang dadah yang lebih sistematik dan berstruktur adalah inisiatif yang mampu menyediakan perkhidmatan AADK yang mantap dan mesra rakyat. Terdahulu, Datuk Jonathan menyempurnakan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC Agensi Intelijen Kebangsaan AADK 2021 sekaligus menyampaikan sijil APC di Ibu Pejabat AADK Kajang Selangor. Hadir menjaikan majlis ialah Ketua Pengarah AADK Tuan Sultan Ahmad Belon, Setiausaha Bahagian Kepenjaraan Anti-Dadah dan Rela Kementerian Dalam Negeri Datuk Musa Sulaiman dan Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan AADK Puan Chan Hong Jin.
Dalam pada itu, Datuk Jonathan juga mengharapkan warga AADK mencipta kaedah dan prosedur baharu bersesuaian dengan perkembangan teknologi terkini. Selain itu, saya juga mengharapkan idea-idea inovatif daripada warga AADK melalui penciptaan kaedah-kaedah dan prosedur baharu menggunakan teknologi supaya kualiti perkhidmatan yang disediakan bersesuaian dengan perkembangan teknologi terkini, sama ada dalam aspek analisis data, pendidikan pencegahan dan kesedaran awam, modul rawatan yang fleksibel, pembangunan kapasiti pegawai dan penguatkuasaan undang-undang berkaitan dadah. Saya juga mengambil kesempatan. Seramai 170 warga kerja AADK yang memberikan komitmen dan prestasi cemerlang dalam melunaskan perkhidmatan terbaik menerima anugerah perkhidmatan cemerlang 2021. Ketua Pengarah AADK, Tuan Sutaino Ahmad Belon berkata, diharapkan pengiktirafan tersebut menyuntik semangat dan mencetuskan inspirasi kepada semua warga kerja agensi. Anugerah ini sesungguhnya bukan sekadar pendorong atau penghafan, bahkan dalam skop yang lebih luas, ia menjadi nadi penggerak bagi membudayakan cemerlangan di tempat kerja, khususnya di AADK. Kita harus cabaran ini dengan mewujudkan persaingan yang sehat dalam membuktikan keupayaan diri masing-masing dan secara tidak langsung akan mempertingkatkan mutu penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat, khususnya menerusi perkhidmatan kepada kumpulan sasar yang sedia ada. Syukur Alhamdulillah, saya berasa gembira dengan berita dan anugerah yang saya dapat pada hari inilah. Anugerah ini bukan sahaja untuk orang, tapi dapat bersama rakan-rakan. Dari segi kriteria ini sebenarnya dia adalah pada pandangan ketua kita. Jadi ketua kita yang akan nilai kerja kita bagi kita, sikap kita terhadap kerja, kan? Dan itulah dia sejujurnya dia akan dapat meningkatkan kita punya dan kemungkinan dalam meneruskan kerja dan hasil kerja kita insya-Allah lebih bermutu lah. Saya akan berazam untuk membentuk lagi hasil kerja. Ya, sedikit ucapan terima kasih kepada Ketua Unit Media Komunikasi Berat, Uzi Suhaimi, dan rakan pasukan yang banyak sebenarnya menyumbang kepada kemajuan dalam hasil kerjaya saya lah. Jadi terima kasih istimewa. Perasaan saya rasa seperti yang lain, so kita rasa dihargai lah bila kita dapat mungkin salun sebagai penerima si tahun 2021. So insyaAllah seluruh penganugerahan ni kita akan lebih bermotivasi lah seperti mana yang nak kita akan lebih ke arah mating. So anugerah ni adalah satu batulah penghargaan kepada untuk kami terus bermotivasi dan terus berkhidmat dalam saya rasa saya sungguh terharulah penyelenggaraan cepat anugerah pada hari ini. Saya rasa mungkin setiap tahun konsisten lah pencapaian, kehadiran dan tugasan kita lakukan dengan hati lah. Bagi saya cuma ikut mungkin teruskan lebih mencari peluang untuk terus memajukan diri lah. Terima kasih kerana sudi membuat saya ini. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat anugerah khidmat tahun ini dan rasa gembira kerana mendapat anugerah pada hari ini. Dan saya rasa ini sebagai menyuntik semangat untuk lebih berdedikasi, berintegrasi dan juga dalam memotivasikan diri dalam menjalankan tugas yang telah diamanahkan. Sebenarnya ialah sebagai salah satu yang kita katakan teamwork dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan. Kalau berdasarkan individu, kita tak mampu untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah diamanahkan kepada kita. So kita berada dalam kumpulan yang memang bermotivasi untuk melaksanakan amanah dan juga tanggungjawab yang diberikan.
Sebelum ke berita seterusnya, kita berhenti rehat seketika. Seketika nanti, Jerayawara Program Peringatan Hari Anti Dadah Kebangsaan 2022 peringkat negeri Pulau Pinang dan Kedah disambut meriah. Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS bermatlamat menjadikan rakyat Malaysia sihat sejahtera. Kebersihan persekitaran adalah penting ke arah kelestarian alam sekitar. Kita bertanggungjawab ke atas persekitaran bersih dan selesa yang menyokong kesihatan. Kebersihan tanggungjawab semua. Jaga kebersihan persekitaran untuk kesejahteraan kesihatan. Agenda Nasional Malaysia Sihat, sihat sepanjang hayat. Bertemu kembali. Sebagai tanda komitmen menangani isu dadah, Kerajaan Negeri Pulau Pinang menetapkan fokus 5 tahun di bawah strategi Penang lawan ancaman dadah menerusi ADK Pulau Pinang ke arah merealisasikan Matlamat Dadah Terkawal 2025. Komitmen itu dizahirkan oleh Ketua Menteri Pulau Pinang Yang Amat Berhormat Tuan Chow Kon Yu ketika merasmikan sambutan peringatan Hari Anti Dadah Kebangsaan Hadak 2022 dan Jerayawara Peringkat Negeri Pulau Pinang di penanti seberang perai Pulau Pinang baru-baru ini. Dalam pada itu, beliau turut menzahirkan penghargaan melibatkan komitmen penetapan fokus 5 tahun di bawah strategi Penang lawan ancaman dadah pelat menerusi AADK Pulau Pinang dengan kerjasama kerajaan negeri ke arah merealisasikan Matlamat Dadah Terkawal 2025. Ini termasuklah menggerakkan pelbagai usaha bagi menjayakan inisiatif penghijauan mukim 21 di negeri berkenaan. Sementara itu, dalam perkembangan berkaitan, beliau turut menyampaikan sijil penghargaan kepada 50 orang terdiri daripada jabatan kerajaan, badan bukan kerajaan NGO dan pemimpin komuniti serta melancarkan West Squad Anti Dadah Pulau Pinang sebagai usaha membantu AADK menyampaikan maklumat berkaitan penyalahgunaan dadah dalam kalangan komuniti setempat. Hadir sama menjayakan Hadak 2022 yang berlangsung di Dewan Pintar Taman Guar Perahu penanti seberang perai Pulau Pinang baru-baru ini ialah Exco Kerajaan Negeri Pulau Pinang merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang Yang Berhormat Dr. Hajah Nurlila Haji Arifin, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Seberang Perai MBSP Datuk Azhar Haji Arsyad, Pegawai Daerah Seberang Perai Tengah Kamarul Haizat Kodrat dan Ketua Pengarah AADK Tuan Sutikno Ahmad Belun. Kira-kira 1,500 penduduk di Kampung Gua Perahu penanti Pulau Pinang hadir memeriahkan sambutan peringatan Hadak 2022 dan Jerayawara Peringkat Negeri Pulau Pinang. Penganjuran program itu bertujuan mendekatkan diri dengan masyarakat setempat selain membina kerjasama antara agensi kerajaan dengan pemimpin komuniti dalam menyelesaikan isu permasalahan dadah di kawasan tersebut. Ikuti perkongsian lanjut bersama wartawan Hazari Ali di lokasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, salam sejahtera. Hari ini bertarikh 27 Februari dan semalam 26 hari bulan Mac, kita telah melaksanakan sambutan peringatan Hari Anti Dadah tahun 2022 dan Jerayawara Peringkat Negeri Pulau Pinang. Berlokasi di Taman Gua Perahu di Dewan Pintar. Kita telah melaksanakan semalam perasmian yang telah diresmikan oleh Ketua Menteri sendiri, Ketua Menteri Pulau Pinang sendiri, dan pada hari ini bermula dari awal pagi tadi kita telah melaksanakan pelbagai program, pelbagai acara. Contohnya kita ada Zumba, kita ada Explores, kita ada pameran, kita ada bunga, kita jualan melukis berbagai dan sebagainya. Hingga saat ini pelbagai program jangkaan hasil kerjasama komuniti setempat, MPKK dan seterusnya pemimpin-pemimpin. Sekian saya laporan saya dari Negeri Pulau Pinang. Kembali ke Ibu Pejabat. Sementara itu, dalam perkembangan berlainan sambutan peringatan Hadak 2022, Peringkat Negeri Kedah pula diadakan di Flat Painahu 2, Sungai Petani Kedah. Pelbagai aktiviti menarik diadakan antaranya senam robik, pertandingan mewarna, pameran bas bergerak AADK, persembahan silat daripada Persatuan Seni Silat Gayung Malaysia Gelanggang Harimau Perang, gubahan bunga, pemeriksaan kesihatan dan pameran pelbagai agensi. Selain itu ada majlis sambutan Hadak 2022 Kedah Negeri Kedah, pengurusi Kuasa Kesihatan dan Kesihatan Negeri Kedah, Datuk Dr. Muhammad Hayati Osman menyarankan agar golongan ibu sentiasa tahu anak-anak terutamanya akan libat aktiviti secara dalam dan kalian. Beliau akan ifatkan si muda yang bakal menjadi pemimpin negara perlu dilindungi sebelum terjebak dalam kancah najis dadah. Turut menyempurnakan majlis berkenaan ialah Adun Sidam,
Yang Berhormat Dr. Robert Ling Kui dan dijaya pengarah bahagian Agensi Internedah Kebangsaan AADK Tuan Zainuddin Abdullah. Baik, kita terus dengan personaliti AADK. Pada minggu ini, segmen personaliti merupakan seorang pegawai yang cukup berdedikasi. Siapakah beliau? Jom kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hilmi Darusli, penolong pegawai Hal Islam S29 Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Sedang Kedah, merupakan Ketua Unit Agama. Saya telah berkhidmat dalam kerajaan selama tempoh lebih 13 tahun. Ini merupakan tahun kelima saya berada bersama dengan Agensi Internedah Kebangsaan dan khususnya berada tempat tugasan di Pusat Sedang Kedah. Saya juga merupakan seorang pensyarah sambilan di bahagian kurikulum Kekeluargaan Islam Institut Teknologi Mara Merbau dan juga salah seorang panel sebutan penceramah bagi Yayasan Dakwah Islam Malaysia. Bagaimana saya membahagikan masa di antara tugasan aktiviti dan kepentingan, ia adalah takluk kepada jadual dan juga kebenaran daripada pengarah Pusat Sedang Kedah itu sendiri. Cabaran-cabaran yang saya ada ataupun saya alami di Pusat Sedang Kedah adalah terlalu banyak diceritakan, namun salah satunya adalah bagaimana untuk mengawal dan memberikan disiplin yang terbaik kepada setiap klien yang ada keluarga untuk memahami apa maksud agama yang ada pada kita dan bagaimana agama menjadi salah satu proses kepulihan kepada diri sendiri ketika mana diri menjadi taat dan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pengalaman saya selama saya bertugas di Pusat Sedang Kedah, ada kalanya pahit kalau ketika mana klien ataupun ahli keluarga tidak dapat memenuhi kehendak pembelajaran. Namun apa yang manis adalah ketika mana klien telah menerima penamatan perawatan ataupun penamatan perawatan pemulihan, mereka telah berjaya melakukan yang terbaik untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya bersyukur di dalam program Hufaz saya telah berjaya melahirkan produk-produk Hufaz yang telah berjaya menghafaz juzuk amma dengan baik. Dan setakat hari ini saya telah berjaya memastikan 30 klien telah berjaya menghafaz juzuk amma dengan baik. Pencapaian saya yang terbaik di dalam Agensi Internedah Kebangsaan adalah apabila dikurniakan anugerah Kekhidmatan Cemerlang pada tahun 2020. Sudah pastinya idola dalam pembelajaran, dalam pengajaran ini terutamanya adalah kepada ibu dan ayah yang sentiasa memberikan sokongan dan semangat, sentiasa saya memberikan yang terbaik, dan juga isteri yang tercinta. Penambahbaikan mestilah dilakukan selaras dengan konsep pemulihan dan rawatan itu. Apa yang paling penting, semangat kerjasama dan sentiasa terbuka menerima kritikan dan pendapat untuk sentiasa membangunkan diri kita untuk bergerak lebih progresif dan proaktif di masa depan. Di 2018 saya juga bermain bola sepak bersama dengan pasukan atau jabatan Agensi Internedah Kebangsaan yang selalu kami adakan friendly kami di pusat latihan Agensi Internedah Kebangsaan di Sungai Petani. Tanggungjawab bersama dalam memulihkan mereka yang sedang sakit bukanlah satu tanggungjawab yang ringan. Oleh itu, masyarakat perlu sentiasa terbuka, memberi pandangan dan sentiasa memberikan impak positif, kerana tanggungjawab yang kita pikul adalah amanah yang datang daripada Allah SWT untuk sama-sama kita lihat kejayaan di masa akan datang. InsyaAllah, sampai ketemu lagi. Wallahu a'lam. Saya minta maaf atas kesilapan dan kekhilafan diri sendiri. Semoga Allah memberi rahmat pada kita dunia dan akhirat. Aku ni qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Segmen personaliti ADK menutup tirai berita ADK kali ini. Kepulihan anda, keprihatinan kami, lebih baik cegah. Terus ikuti ADK TV dengan subscribe dan like di saluran YouTube ADK TV. Sebelum merundur, kami tinggalkan anda dengan sedutan rakaman Ramadan Hadir Muku nanti bersama Imam Muda Hasan. Salam hormat, selamat menyambut Ramadan Mubarak dari seluruh warga AADK. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Nabi kata, bulan Ramadan ni syaitan dibelenggu. Kerana apa? Iman kita memang naik. Sebab Allah bagi kita pahala iman daripada subuh sampai ke maghrib. Malam tu pula tarawih pula. Tadarus Quran lagi. Ya Allah, sebab tu syaitan dia agak lemah bulan Ramadan. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, Ramadan ni kena ambil peluang untuk kita nak bagi siapa yang yang ada niat azam nak memperbaiki diri, ya, cukup baik bulan Ramadan ni. Kalau siapa yang ada sifat marah, ya, sifat panas baran,
Saya nampak bulan Ramadan lah salah satu bulan yang betul-betul menjadi yang kata apa, booster kita, ya, sebagai